Anda sekarang menyaksikan video head to head untuk perlawanan di antara Sabah FC dan juga Seri Pahang FC untuk saingan Piala Malaysia 2024-2025, di mana aku akan membawa kamu untuk melihat data-data dan juga rekod terdahulu untuk kedua pasukan di sepanjang kempen perjalanan Piala Malaysia ni. Tapi ini sudah aku sentuhlah di video sebelum ni, dan aku ingin membawa anda juga untuk melihat prestasi terkini mereka di kempen saingan Liga Super. Jadi untuk anda semua, selamat datang ke SRTV. Jadi untuk perkongsian ini kita mulakan dulu apa yang telah dilalui oleh Seri Pahang di saingan Piala Malaysia ni, dan sekali lagi di antara semua tim yang ada di slot separuh akhir ni, JDT, Terengganu, Sabah, Pahang adalah merupakan pasukan yang mempunyai laluan yang cukup sukar, di mana pada mulanya bertemu Selangor, agak struggle juga mereka untuk menundukkan Selangor untuk menempah tiket ke quarter final, dan seterusnya menentang pasukan Perak, di mana perlawanan ini pun agak struggle juga daripada mereka. Perak memberi tentangan yang hebat juga, membuatkan agregat menjadi 4-3. So dua tim mereka telah tempuh ada bersaingan di Liga Super, iaitu Selangor yang berada tangga kedua dan juga Perak pada masa ini berada di tangga ke-8, dan seterusnya mereka bertemu lagi salah satu tim yang menghuni top 3 iaitu Sabah FC. Adakah ini merupakan satu sekali lagi perlawanan di mana kita menyaksikan underdog berjaya menundukkan kira giant of the local league lah. Itu antara benda yang kita saksikan. Dan untuk Sabah FC pula guys, di sepanjang saingan Piala Malaysia ni kita agak bertuah lah, kerana pada mulanya kita bertemu PT Athletic, tapi walau macam mana sekalipun perlawanan menentang Kuching tersebut adalah merupakan satu perlawanan yang membawa kita kembali ke intensiti yang tinggi. So kemungkinan besar sewaktu menentang PT Athletic tu macam aku cakap tadi lah, dia punya saingan tu bukan sama, tahap level dia bukan sama, membuatkan kira apabila bertemu Kuching lagi especially on form pada masa tu, memberikan satu kejutan untuk kita lah, kerana sudah lama tidak beraksi menentang pasukan yang berada di saingan Liga Super. Walau macam mana pun, sekali lagi terima kasih atas gol yang dilakukan oleh Farhan. Kita berjaya mengemudi perlawanan tersebut, especially waktu perlawanan away 1-0, dan kita mengikat Kuching lah, ataupun Kuching sebenarnya mengikat kita di Stadium Likas 0-0, yang memastikan perlawanan separuh akhir milik Sabah FC. So macam mana aku katakan tadi, kedua pasukan di saingan Piala Malaysia ni mempunyai level yang cukup berbeza, tapi walau macam mana pun nampak gayanya Seri Pahang mempunyai kemampuan yang cukup bagus lah apabila sekali lagi menundukkan Selangor pada saingan round ke-16. Kalau kita tengok dari saingan Liga Super pula dibandingkan dengan Sabah FC guys, setakat ni daripada 5 perlawanan terakhir yang dilakukan oleh Seri Pahang, hanya 1 seri dan 1 kemenangan saja yang berjaya mereka miliki. Jumlah gol yang mereka lakukan pun 18 gol dan dibolosi 24. Kedudukan terkini mereka adalah tangga ke-10 jika dibandingkan dengan Sabah FC, 32 gol, 25 bolos, tangga ke-3. So ini adalah benda yang ingin aku sentuh sebenarnya. Seri Pahang ni, walaupun aku katakan dia punya rekod 5 peluang mereka tidak begitu cantik jika dibandingkan dengan Sabah FC, tapi mereka adalah merupakan satu pasukan yang sering kali mampu untuk menjaringkan gol. Walaupun perlawanan terakhir mereka di saingan Liga Super tu tewas kepada Negeri Sembilan 2-1, yang gol 1 Seri Pahang tu bukanlah dilakukan oleh pemain Seri Pahang, sebenarnya itu adalah on goal daripada pemain Negeri Sembilan. Tapi sekali lagi aku katakan, walau macam mana sekalipun mereka masih mampu untuk melakukan gol pada perlawanan tersebut, walaupun itu adalah sumbangan daripada pihak lawan. So membuatkan aku merasakan perlawanan ni sudah pasti akan ada gol dilakukan oleh kedua pasukan di Stadium Likas lah, especially itu yang boleh aku katakan. Untuk Sabah FC pula guys, kita tahu sewaktu beberapa perlawanan terakhir dikemudian oleh KS ni, memang kita cukup cemerlang. Perlawanan menentang selepas tewas kepada PDRM, kita kembali bangkit melawan Perak, melawan Penang, Kedah dan Kelantan, semua kita lakukan lebih daripada 3 gol pada perlawanan tersebut. Selepas itu diambil alih oleh Atulinus, tapi Atulinus kita tidak boleh melihat sejauh mana kemampuan beliau lah pasal beberapa perlawanan yang beliau lalui. Tapi selepas diambil alih oleh Stano, jumlah dan keberangkalian gol kita cukup rendah. Cara permainan Sabah FC, tapi again kalau kamu tengok statistik yang aku keluarkan, yang aku bezakan 3 coach tu, iaitu Stano, Alto dan juga Ong Kim Swee,
Stano adalah merupakan salah satu coach yang mempunyai chance creation yang cukup tinggi dilakukan oleh pemain mereka. Cuma masalahnya sekarang tidak dapat menyempurnakan peluang-peluang tersebut dengan jayanya. So aku akan sertakan di penghujung video lah untuk ketiga-tiga statistik coach tersebut di penghujung video ni nanti. Tapi walau macam mana pun, sekali lagi Stano belum mencatat sebarang kekalahan kecuali perlawanan menentang JDT. Sabar kamu. Kecuali perlawanan menentang JDT, dan itu memang sudah bukan kita lah, mana-mana tim sekalipun tahu apa result untuk perlawanan tu. Cuma apa yang kita pelajari daripada perlawanan menentang JDT tu, at least kita menghasilkan satu persembahan yang cukup berbeza di separuh masa kedua, di separuh masa pertama, dan membawa kepada separuh masa kedua sehingga ke minit 51 di mana gol pertama JDT telah dilakukan dan bawa ke gol-gol yang seterusnya. So kalau benda tu dapat diterapkan dalam perlawanan menentang Seri Pahang ni, kerana aku mahu Sabah FC melihat perlawanan ni di mana mereka akan menentang JDT juga. Lebih kurang macam tu. Menganggap kesukaran perlawanan menentang Seri Pahang ni seperti mana kesukaran menentang JDT juga. Keseriusan terhadap mengambil keseriusan terhadap match ni cukup penting untuk Sabah FC. Bagi bilang orang, okey lah, kalau macam nombor 2 kita tidak boleh capai untuk musim ni, at least kita boleh kekalkan nombor 3, dan satu lagi tambahan untuk pencapaian Sabah FC dan of course untuk CV Martin Stano adalah membawa Sabah layak ke saingan Piala Malaysia. Okey, jadi itu adalah perkongsian aku berikan kepadamu untuk kedua pasukan. Jadi seperti yang aku katakan tadi, perjalanan Seri Pahang Piala Malaysia memang cukup sukar. Aku rasa the only team yang betul-betul patut kita pandang yang layak untuk mendapatkan slot ke separuh akhir ni memang Seri Pahang, kerana mereka melawan semua tim yang ada di saingan Liga Super ni jika dibandingkan sekali dengan JDT Terengganu dan juga Sabah. Tapi bila kita melihat pula di saingan Piala Liga Super, memang jauh beza lah persembahan Seri Pahang dan juga Sabah FC. Cuma kita tidak boleh menafikan sekali lagi kemampuan Seri Pahang untuk melakukan gol. Sekiranya Sabah FC sambil lewat dalam perlawanan ni melakukan lagi silly mistakes seperti yang terjadi perlawanan menentang JDT tu, membiarkan Seri Pahang membuat gol yang pertama, ini akan menjadi bencana untuk Sabah FC pada perlawanan ni. Lebih kurang macam tu. Dan Sabah FC pula, again, Martin Stano masih lagi baru bersama Sabah FC, tapi of course beliau mengetahui semua apa yang beliau miliki. I'm talking about pemain Sabah FC, dan aku believe juga ada perbezaan dari segi taktikal yang diberikan oleh Martin Stano, membuatkan ada macam kelemahan yang sementara perlu disesuaikan. Lebih kurang begitu ayat dia yang perlu disesuaikan untuk pemain Sabah FC lah, dan aku mengharapkan kesesuaian tersebut telah dikecapi untuk perlawanan menentang Seri Pahang ni, dan of course untuk perlawanan yang seterusnya lah. So aku menganggarkan perlawanan ni akan 2-1. Aku nampak perlawanan ni akan berakhir macam tu, 2 untuk Sabah dan 1 untuk Seri Pahang. Dan sekali lagi, atas apa yang telah dilalui Seri Pahang saingan Piala Malaysia ni, ini bukanlah merupakan satu perlawanan yang mudah untuk Sabah FC, especially apabila kita bertandang ke Stadium Pahang nantilah untuk perlawanan pusingan kedua saingan Liga Super, saingan Piala Malaysia ni. So itu adalah merupakan ujian terbesar untuk pemain Sabah FC dan juga Martin Stano. Jadi okay guys, macam mana pendapat anda pula? Apa prediction anda pula untuk perlawanan ini? Tekankan di ruang komentar di bawah, dan besok aku akan keluarkan pula video mengenai sebelum 90 minit di mana aku akan membincangkan atau berkongsi dengan kamu pula mengenai status pemain Sabah FC. So far okay, tapi who knows during latihan ada kecederaan yang dialami oleh mereka. Sekiranya ada update, itulah aku akan kongsikan kepada kamu untuk video sebelum 90 minit ni. So berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.